Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim bin Muhammad Noor daripada kumpulan 4 RAT 1103E. Kami akan membentangkan elemen saintifik dalam adab makan menurut sunnah. Apakah itu sunnah? Sunnah bermaksud kaedah atau amalan. Selain itu, sunnah juga bermaksud cara Nabi atau adat Nabi. Dari segi bahasa, al-sunnah ialah at-tariqah yang bermaksud metodologi, tabiat, gaya hidup atau tingkah laku yang kedua-duanya terpuji atau terkutuk. Istilah sunnah berulang kali disebut dalam hadis dan makna asalnya adalah perjalanan hidup dan kelakuan. Dalam hadis sunnah al-wajamaah, sunnah adalah segala perbuatan, tekad, kepribadian, akhlak atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi. Dalam hal ini, menurut amalan hadis mereka adalah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi kehendak Allah dalam Al-Quran, sama seperti dalam hadis Mustafa As-Sibai, As-Sunnah wa makanatuha fi tashril Islami. Hadis ini disampaikan dengan persetujuan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apakah itu adab makan menurut sunnah? Islam menjelaskan kepada umatnya bahawa mengikut sunnah Rasulullah SAW, makan dengan cara yang betul dan menelan makanan yang berkhasiat dapat membuka tenaga untuk menggerakkan tubuh badan dan melindungi tubuh badan kita daripada segala penyakit berbahaya. Selain itu, makanan seimbang yang berkhasiat juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keduniaan dan kerohanian setiap Muslim. Walaupun cara pemakanan ini telah berlalu sejak beberapa tahun lalu, cara pemakanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW masih dipakai dan digunakan sehingga kini. Malahan, ia juga turut diiktiraf dari segi unsur saintifik. Isi yang pertama ialah makan secara bersederhana. Dari segi sunnah, Nabi Muhammad SAW sentiasa makan secara sederhana dan menitik beratkan pemakanan yang seimbang bagi mengelakkan serangan penyakit. Tubuhnya yang sihat memboleh baginda beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna serta menyampaikan seruan kepada umatnya. Rasulullah SAW juga membahagikan tubuhnya kepada 3 bahagian untuk memberikan keselesaan. Seperti sabdanya, cukuplah bagi anak keturunan Adam agar makan sekadar untuk menegakkan tulang sulbinya, iaitu tulang punggung. Melainkan jika ia tidak dapat mengelak, maka isilah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya, iaitu riwayat At-Tirmizi. Baginda hanya makan apabila beliau lapar dan berhenti sebelum perutnya kenyang. Dari segi saintifik, doktor dari seluruh dunia telah mengesahkan bahawa perut yang penuh dengan makanan dan minuman boleh mendatangkan bahaya kepada proses penghadaman dan organ lain yang terdapat dalam tubuh badan manusia. Selain itu, lebihan makanan yang dihadam dengan sempurna akan menghasilkan timbunan lemak. Ini akan menjadi salah satu punca utama kepada penyakit obesiti dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jabatan yang kedua ialah cara meminum air. Dari segi sunnah, Rasulullah SAW juga berpesan kepada umatnya cara minum air yang betul. Menurut baginda berhenti iaitu bernafas sebanyak 3 kali ketika meminum segelas air berdasarkan sabdanya bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berhenti 3 kali ketika minum segelas air. Baginda bersabda lagi bahawa ia menyegarkan dan memuaskan. Riwayat At-Tirmizi, Muslim, Abu Daud, Nas dan Ahmadi. Baginda juga menengahkan umatnya meniup bekas minuman yang panas serta minum menggunakan bekas air yang besar. Hal ini tambahannya pula, minum sambil berdiri juga dilarang. Dalam hadis ada menyebut, janganlah kamu minum sambil berdiri. Yang seterusnya,
dari segi saintifik. Okay. Apabila kita meniup udara ke dalam minuman panas, H2O iaitu air di dalam gelas berlanggar dengan karbon dioksida iaitu udara yang dihembus keluar akan menghasilkan asid karbonik atau H2CO3. Okay. Selain itu, terdapat zarah yang berbahaya dalam sisa makanan yang tinggal di dalam mulut kita yang lama kelamaan akan reput dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Okay. Apabila kita meniup udara di dalam mulut kita, ke dalam makanan atau minuman panas yang kita ingin makan, bau busuk atau mikroorganisma boleh menjejaskan makanan dan ianya akan menyebabkan air yang masuk ke dalam badan mengganggu saluran pundi kecil kita. Hal ini kerana semasa minum sambil duduk, air akan ditapis oleh struktur otot yang boleh membuka dan menutup saluran pundi kecil, dan ianya juga mampu membolehkan air kencing mengalir dengan lancar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri bin Ahmad Syiib dan saya akan menerangkan berkenaan dengan makan makanan seimbang. Dari segi sunnah, kesihatan badan adalah berkaitan dengan pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang merangkumi semua nutrien dalam kategori piramid makanan, iaitu karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, produk tenusu dan lemak. Sebagai manusia biasa, kita sering tidak mengambil berat tentang makanan yang kita ambil dalam kehidupan seharian. Makanan yang terbaik adalah makanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pelbagai jenis makanan ini diamalkan oleh Rasulullah. Ia adalah makanan sunnah. Makanan sunnah telah terbukti mempunyai banyak khasiat dan bermanfaat untuk kesihatan manusia. Berikut adalah makanan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah, antaranya madu, kurma, kismis, delima, minyak zaitun, habatus sauda dan buah tin. Dari segi saintifik, makanan sunnah yang disebutkan di atas sememangnya terbukti dari sudut sains. Yang pertama ialah madu. Madu asli mengandungi enzim hidup yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memastikan tubuh dalam keadaan terbaik. Yang kedua ialah kurma. Dari segi saintifik, khasiat kurma adalah antioksidan yang baik yang dapat menguatkan sistem imunisasi badan dan mencegah pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, strok dan kencing manis. Yang ketiga ialah kismis. Dari sudut saintifik, kismis mempunyai pelbagai khasiat. Antaranya kismis kaya dengan vitamin A yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi mata dan membantu membina sel darah merah dan tisu badan yang rosak. Buah delima juga mempunyai khasiat untuk membantu badan menstabilkan paras kolesterol. Delima juga boleh memusnahkan dan mengurangkan sel-sel kanser seperti kanser payudara, kulit dan prostat. Diikuti dengan minyak zaitun. Manfaatnya ialah minyak zaitun dapat merawat kulit muka yang bermasalah dan ia juga dapat menyihatkan dan melebatkan rambut. Dan tidak lupa juga, buah tin mempunyai banyak khasiat. Salah satunya ialah buah tin sangat sesuai untuk menyelesaikan masalah berat badan. Sekian itu sahaja dari saya. Dapatan keempat ialah makan menggunakan jari. Dari segi sunnah, Rasulullah SAW menggunakan 3 jari ketika makan buah. Manakala ketika makan roti atau apa-apa kuah, Rasulullah SAW menggunakan semua jarinya. Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya ketika makan, sebagaimana baginda bersabda, "Jika salah seorang daripada kamu makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya." Riwayat Muslim. Setelah makan, Rasulullah SAW menjilat jari-jarinya sebanyak 3 kali.
sebagaimana yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anha dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jarinya sebanyak 3 kali. Riwayat At-Tirmizi. Dari segi saintifik, banyak kebaikan makan menggunakan jari. Malah, jari manusia mengandungi enzim yang boleh melemahkan aktiviti bakteria patogen yang terdapat pada jari ketika makan. Apabila menyuap makanan, bakteria patogen akan terikat dengan enzim. Selain itu, enzim ini bukan sahaja boleh melemahkan bakteria, tetapi juga virus. Seterusnya, enzim juga dapat membantu menghadamkan makanan. Apabila jari dijilat, ia akan meningkatkan jumlah enzim yang masuk ke dalam perut, mempercepatkan lagi proses penghadaman makanan. Walaupun perut mempunyai enzim sendiri, ia tidak mencukupi untuk penghadaman makanan dalam tubuh badan. Kesimpulannya, secara ringkasnya, setelah membincangkan dan mengkaji sunnah secara terperinci, contoh terbaik bagi umat Islam untuk menghayati dan mengamalkan cara hidup Islam ialah dengan mengikut cara Rasulullah SAW. Oleh itu, cara Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan dan panduan agar kita berada di jalan yang benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, sesiapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Selain itu, ilmu pembelajaran berkaitan agama Islam mestilah diambil daripada sumber yang dipercayai, iaitu Al-Quran dan hadis daripada ulama yang mahir. Selepas mendapatkan ilmu, hendaklah kita istiqamah dan bersabar dalam beramal. Sesungguhnya, ilmu yang benar akan membawa manfaat yang murni kepada pengamalnya. Akhir sekali, dapat juga kita simpulkan bahawa sunnah mempunyai kaitan dengan sains dan teknologi. Pelbagai manfaat boleh diperolehi daripada amalan sunnah dalam kehidupan seharian. Hubungan sains dan agama sangat rapat. Ilmu tanpa agama adalah kosong. Kedua-duanya telah memainkan peranan dalam membina tamadun manusia yang sempurna.